Assalamualaikum Cik Amir. Waalaikumsalam. Dengar tak? Okey. Baru dengar cantik. Jadi alhamdulillah sihat Balong. Okey, sihat. Alhamdulillah. Okey, good. Kita nak pasal buku relax lah ni. Sebagai mukadimah. Macam mana boleh orang cakap buku relax lah ni terhasil lah. Macam mana dia punya perjalanan buku tu. Kalau sebelum ni kita dah sembang pasal buku Nasib buku apa? Alamak lupa lah. Bumerang kasih. Bumerang. Itu siri bercakap dengan cermin. Yang mana ada 9 buku. Tapi yang relax lah ni tak silap saya dia ada 3. Relax lah, check it out dengan Cayok. So ini yang Kalorin. So macam mana buku yang ni pula, perjalanan buku ni terhasil waktu bila? Boleh Abang Long ceritakan secara ringkas lah kepada kita punya penonton. Bismillah Abang Long. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah Cik Amir. Alright, pertama kita ada gangguan line sedikit banyak. Okey, terus ada putus-putus. Okey, anyway, baik, relax lah. Okay, ini bukunya, buku relax lah. Okay. Bukunya tebal, nampak tebal, right? Dan walaupun tebal, itu yang istimewa itu. Dalam ketebalan ini syarat dengan kisah-kisah yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita baca dan kita hayati. Apa sejarahnya? Kalau kita tengok sekarang ni, penulis-penulis dalam relax lah, kalau kita tengok sekali macam lebih kepada how to. Kalau kisah-kisah dalam relax lah, dia berbeza dengan Bumerang Kasih, berbeza dengan buku-buku bercakap dengan cermin kan. Buku relax lah ni dia fokus kepada how to. What to do. Kadang-kadang kita tahu kan, kita tahu ada insiden begini, ada insiden nak bersalin, contohnya kalau wanita ada insiden terpaksa berhenti kerja, ada insiden suami kerja tempat lain. Itu banyak insiden yang berlaku, peristiwa dalam hidup kita. Dan jangan-jangan kalau kita lihat, bila mana berlaku insiden itu, apa yang patut kita buat? What to do? How to do? Dalam relax lah ni, Cik Amir, dia banyak menceritakan tentang what to do dan how to do. Daripada penceritaannya itu, kita akan dapat tahu apa yang patut kita buat. Sebab itu dalam buku ni, kalau kita tengok ni, gambaran dia sayang. Okay, gambaran dia sekarang ni, tangan begini. Okay, Cik Amir, buat tangan macam ni, Cik Amir. Relax lah. Tengok gambar ni kan. Okay, relax lah. Okay. Kenapa? Sebab buku ini dia membawa kita kepada apa juga insiden yang berlaku, apa juga peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita ini. Jangan gelojoh. Jangan gelojoh untuk kita bertindak, jangan gelojoh untuk kita buat keputusan, tetapi relaxlah dulu, tenangkan dulu, dan baru kita buat keputusan. Sebab bila mana kita gelojoh dalam buat keputusan, mungkin keputusan kita itu salah dan kita akan tergelincir. Tetapi bila kita bertenang-tenang dalam buat keputusan, dia akan jadi sangat-sangat. Lepas tu buku relax lah ni, Cik Amir, banyak menceritakan tentang bagaimana proses tu ada 3 proses. Yang pertama, bertenang, menerima keadaan. Okay. Yang kedua, memikirkan apa yang patut dia buat. Kemudian yang ketiga, buat. Dalam buku relax lah ni ada 3 proses. Kalau kita lihat, kalau kita baca buku ni, ada 3 proses. Betul? Okay, Cik Amir. Okey, itu secara umum lah orang cakap buku relax lah. Macam kalau kita tengok ni pun macam selain relax itu macam settle. Relax lah. Santai, relax lah. Dia lebih pada solution lah, macam mana nak menyelesaikan insiden-insiden yang Abang Long senaraikan tadi. Jadi untuk buku yang kali ni, Abang Long kalau buku yang sebelum ni pasal Bumerang tu kisah rumah tangga. Tapi yang kali ni dia masih lagi kisah yang saya baca ni suami isteri, tapi tentang rumah rebah tanpa lemah. Saya baca ni pun saya baca pun lemah lutut Abang Long, dah bayar banyak tiba hilang. Saya serahkan Abang Long lah ceritakan kepada kita punya penonton.
Berpeluh cerita kita pagi-pagi ni dah berpeluh saya baca. Bismillah Abelong. Okey, terima kasih Cik Amir. Baik, sebelum kita belum cerita tentang kisah belum. Alright. Just nak bagi tambahan sedikit dalam buku Relax lah ni. Okay, kalau kita baca dekat bahagian depan ni, kalau kita tengok warna dia warna orange, okay, dan ikon tu, dan Relax lah. Right? Tengok kat depan tu, benda boleh settle. Kalau kita baca ni, benda boleh settle, buat apa nak menyerah. Okay, benda boleh settle, buat apa nak menyerah. Dan kalau teruji dengan masalah, jangan gelabah. Ini kat depan saja. Tu kita dah boleh nampak konten tu macam mana. Dan bila kita buka konten ni, Cik Amir, kita akan nampak bahawasanya ada 298 muka surat. 298 muka surat dengan 56 cerita. 56 cerita, Cik Amir. Bukan sikit-sikit, 56 cerita. 298 muka. Memang berbaloi-baloi sangat. Kalau baca tu, daripada kisah kita kecil-kecil ada, sampailah kita dah kahwin dan kita ada masalah semua. Tu ada kan, dia akan cover sekali. Lepas tu bila kita tengok sikit buku ni kan, belum pergi pada cerita belum kan. Rebah tanpa lemah. Wah, tu mana cerita belum kan? Rebah tanpa lemah. 43 kan? Itulah. Ni dia. Okey. Rebah tanpa lemah. Ceritanya apa? Ceritanya Abelong pada 2019 bukan renovate rumah tu kita cari lah macam biasa kan, kita akan cari kontraktor yang berkaliber, bukan berkaki lebar, berkaliber. So dalam proses cari kontraktor yang berkaliber ini, okay, ada 3 orang semuanya yang berjumpa. Terpikatlah dengan seorang kontraktor ni orang Melayu kita. Dengan kontraktor Chinese belum jumpa, dengan kontraktor Indonesia belum jumpa, kena jumpa dengan kontraktor Melayu, orang Kuala Pilah. Okay, orang Kuala Pilah. Dekatlah kan. So, kita fikir ini orang Kuala Pilah, orang waris Mr. OK punya kan. Kemudian tengok pula kerja-kerja dia sebelum pada ni. Oh, okay, boleh tahan. Right, terus. So, belum buat saya makan background kerja sebelum ni, kemudian tengok dia punya syarikat dia. Okay, semua okay, maka sign agreement. Sign agreement tu jangkaan masa siap adalah 3 bulan. Max. 3 bulan max. Belum buat apa? Belum tambah dekat depan sikit, tambah dekat belakang sikit, pecahkan tepi sikit, lepas tu tambah sikit dekat atas, tambah awning, tambah atas kan. Okay. Tak banyak pun. Right. So 3 bulan. Okay lah. Kemudian keluarlah dia punya sebuah harga. Tengok sebuah harga, bincang dengan rumah. Boleh. Settle. Right. Semangat ni. Aduh, nak raya. Ini sebelum pada nak raya ni. Oh, kita dah terbayang dah ini mesti raya kat rumah ni. Allahu Akbar. Bestnya dapat raya kat rumah yang dah renovate. Okay. Impian. Kemudian masa berlalu Abdul datang tengok. Okay. Dia pasang tiles, dia simen, dia pecah pun kerja tu Abdul tengok. Dia tengok tu setiap kali kalau kerja tu dia buat sikit, contohnya dia simen, dia pasang dia kat batu, dia akan minta bayaran. So kita ni fikir orang Melayu kita, kontraktor, kemudian tengok pula bimbang pula kokok dia tak ada bajet nak bayar pada pekerja dia, belum bayar. Dia ikat batu sikit, belum bayar. Kemudian dia simen sikit, belum bayar. Ni yang jadi kisahnya ni, ni iktibar. Ni Cik Amir dengan kawan kena ambil iktibar. Okay? Kemudian dia pasang tas sikit, belum bayar. Cik Amir berlarutan. Buat sikit, belum bayar. Hinggalah kepada nilai 95% belum dah bayar. Ingat tu Cik Amir, 101,323 ringgit Malaysia. Belum dah bayar 95%. Dengan husnuzon tu. Husnuzon tinggi betul. Cik Amir, rumah 40% siap. Okay, 40% siap. Bila 40% siap, yang paling cantiknya apa Cik Amir? Dia hilang tanpa tiba-tiba. Dia hilang tanpa dapat dicari. Dia hilang tanpa dapat dikesan. Belum cari dekat pejabat dia, rupa pejabat dah lama tutup. Belum cari pula
dengan WhatsApp dia, dengan telefon dia, langsung tak berangkat. Allah Akbar, kita dah mula berpeluh ni. Allah Akbar, ini rumah dia baru 40% siap, mana nak masuk raya lagi, mana. Sekarang ni tengah bayar lagi sewa rumah ni, yang dekat Pancur tu. Sewa rumah sekarang nak kena bayar, macam mana pula keadaannya kan. Dah mula buntu dah mula datang macam-macam, dah mula rasa risau macam-macam. Cik Amir bayangkan, Cik Amir bukan duit sikit-sikit. Kita kalau petik jari masuk duit tak apa, ini kita petik jari 5, 60, 70 ribu kali tak masuk duit, melainkan kalau kita berpeluh ketiak kita nak usaha kan. Cik Amir, apa kami buat? Kami buntu, Cik Amir. Kami buntu, kami berdoa, kami solat, kami bertanya kawan-kawan. Allah Akbar. Kami tak jumpa jalan penyelesaian. Satu hari, Cik Amir, ini dah penat betul ni. Dah penat dah cari-cari. Satu hari, Cik Amir duduk dekat rumah, pandang rumah. Ni dua-dua ni. Rumah Kena Belung, duduk kat rumah, pandang rumah. Pandang dinding tak siap, pandang tiles tak siap, pandang dapur tak siap, pandang atas tak siap. Allahu Akbar. Cik Amir, waktu tu cakap dengan rumah, terlintas ilham Allah bagi. Kita tak jumpa orangnya, kita cari pekerjanya bang. Betul juga. Rumah kata macam tu. Kita cari pekerja bang. Kita cari pekerja. Nombor pekerja tu ada. Belum WhatsApp pekerja. Belum WhatsApp, ajak jumpa. Pekerja pun datanglah ke sini. Belah malam, lepas malam maghrib tu datang jumpa dekat rumah ni. Dalam gelap-gelap, tak ada api. Ya? Sebab rumah dengan renovate, bersembang daripada hati ke hati. Abang tanya dia betul-betul dia tahu tak dekat mana kontraktor ni. Dia kata dia memang tak tahu. Sebab kontraktor pun tak bayar gaji tim dia ni 3 bulan tak bayar. Allahu Akbar. Ini sebulan ni. Sebulan lebih nak sebelum berderaya. Kemudian tanya pula pernah tak dia tahu dekat mana suruh selain pada dekat Bukit Kepayang tu. Dia kata dia tak tahu. Kemudian dia kata tanya pula apa yang dia buat sekarang ni. Dia kata dia pun tak buat apa sekarang sebab dia pun tengah butuh macam mana nak nguruskan soal kewangan. Sebab dia pun nak kena bayar pekerja dia. Kemudian Abang kata macam ni. Abang kata, kalau saya minta tolong boleh tak? Dia kata minta tolong apa bang? Kalau saya upah awak untuk siapkan rumah ni, awak setuju tak? Upah saja. Barang saya beli. Abang kata begitu. Dia pun fikir, dia pandang belum, pandang kat pah. Dia kata, saya pun kesian dengan abang ni sebab rumah macam ni saya pun rasa berdosa. Sebab rumah tak siap, tapi apa yang saya nak buat semua tu datang daripada kontraktor yang pegang duit semua tu bang. Jadi macam mana kata setuju ke? Dia kata nanti dia telefon kawan-kawan dia. Habis malam. Silang 2 hari, abang call balik. Call balik macam mana? Boleh bantu abang? Kata. Dia pun kata ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala Cik Amir. Dia kata boleh bang. Boleh, dia ada 3 orang yang dia akan bawa, cuma dia nak minta tolong. Kata boleh tak abang bayarkan dulu gaji kami yang tertunggak 3 bulan untuk kami hidup. Abang tak fikir panjang nak Cik Amir. Sebab Abang fikir Allah dah lorongkan jalan, maka Allah bagi ujian sikit bayar gaji dia orang 3 bulan. Abang tak fikir panjang, cakap dengan kapal, kita bayar, setuju, bayar. Tapi soalannya Cik Amir, mana nak ambil duit? Itu soalan yang paling kritikal, mana nak ambil duit. Sebab duit loan yang kami buat tu, kami dah bayar kepada kontraktor ni. Mana ada duit lagi dah. Melainkan Cik Amir, duit simpanan yang ada, Abelung punya simpanan, Kak Pah punya simpanan, Omar punya simpanan. Maka Cik Amir, duit simpanan itulah yang kami korek. Simpanan korek, masuk gaji, tolak. Masuk gaji, tolak. Cik Amir, itu yang kami buat. Daripada hari kami upah balik pekerja tu, sampailah rumah kemudian siap, ikat perutnya dengan tangguh bayar yang lainnya, semua tu kita nak kena buat. Dengan bank telefon berkali-kali, hadap je lah. Kan, nak kata apa? Sebab nak kena siapkan juga rumah. Cik Amir, Allah lorongkan. Alhamdulillah, Allah lorongkan. Sebab apa? Sebab prinsipnya, Abang fikir pada waktu tu Cik Amir kan, dengan kapal, kalau kita tak buat sesuatu, dan rumah ni takkan siap. Kalau rumah ni takkan siap, dia akan jadi jauh lebih masalah kepada kami berbanding apa yang bakal kami hadapi sekarang. Tidak akan berubah nasib satu kaum tu, melainkan kaum tu sendiri yang mengubah nasibnya kan. So, kami nekat.
Dan bila kami dah start begitu Cik Amir, kali ni kami memang jadi kontraktor. Kami yang jadi kontraktor. Bila bekerja kata nak simen, tanya berapa banyak nak simen. Dia kata nak 4 beg. Pergi dekat kedai. Beli 4 beg simen untuk sebanyak mana. Sebanyak ni. Kami tengok 4 beg sebanyak ni siap. Ikat batu sebanyak ni siap. Dah tahu dah Cik Amir. Macam mana nak siapkan rumah yang tak siap ni tadi. Dah jadi ala-ala kontraktor. Tahu harganya, tahu barang nak cari kat mana, tahu banyak mana, tahu nak mengukurnya, tahu nak kira macam mana. Cik Amir rasanya dah boleh ambil lesen kontraktor lah belum ni. Dalam sedih hati tu, masih lagi kami cari ruang untuk gelak tahu. Kau tidak Cik Amir, kesian budak-budak pula. Kalau maknya sedih, ayahnya sedih, budak-budak jadi macam mana kan. So yang tu kami letak tepi, sembang dua-dua je. Jadi Cik Amir siap. Alhamdulillah. Siap, belum fikir seminggu begitulah sebelum pada Hari Raya. Siap Cik Amir, syukur sangat-sangat. Dan belum tambah lagi. Daripada nilai yang ada tu, tambah lagi. Allahu Akbar Cik Amir. Tahu macam mana? Kita belum seribu tak boleh nak bayangkan macam mana Allah boleh bagi ruang untuk tambah lagi duit. Sedangkan kalau ikut duit gaji Cik Amir, tak siap rumah sebab dah berapa lama dah belum kerja dah. Kan? Kalau harap duit gaji. Kalau harap duit dengan kapas saja, tak sebanyak mana juga. Tapi Cik Amir, Allah bagi ruang. Ada orang datang bayar hutang, ada job lain datang buat job lain, ada seminar datang buat seminar. Cik Amir, Allah buka ruang yang itu sebabkan kita redha dengan apa yang Allah bagi. Ujian Allah SWT. Mereka awal tu memang jiwa kacau Cik Amir. Jiwa kacau. Sebelum pada sampai ilham tu jiwa memang kacau. Kalau dalam cerita Melayu tu agaknya hantuk-hantuk kepala kan. Pada waktu tu. Tapi itulah Allah bagi ruang. Siap rumah kami Cik Amir. Bila rumah kami siap, kami masuk rumah, pagar memang tak ada lagi Cik Amir. So apa yang belum buat? Belum beli canvas dekat kedai hardware, belum pasang canvas daripada hujung sampai ke hujung. Pagar kami adalah canvas warna biru. Macam ke Cik Amir. Lah dia. Dengar tak Abang Long? Oh, belum tak dengar sangat. Alamak, tak dengar. Okey, tak apa. Okey. Ni baru dengar. Tadi tak dengar, ni boleh dengar. Dia macam kita orang kalau pesta buku Abang Long, tutup booth tu pakai canvas lah. Ya, ibarat macam tu. Itulah. Kemudian belum ambil gambar tu. Belum ambil gambar. Kemudian post dekat Facebook. Kawan-kawan tanya cakap, oh cantiknya pagar kau. Mana kau beli pagar macam ni? Canvas Cik Amir. Tutup dengan canvas. Macam Cik Amir semula tutup galeri tu dengan canvas. Tapi itulah kan. Tapi yang belum nampak Cik Amir kan, dia dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala ni, relax lah. Bila kata relax lah ni adalah hujan tetap akan ada. Kontraktor tetap lari. Dia memang dah lari. Kita nak buat apa? Kita meraung ke, kita menjerit ke, kita murung ke, kita hantuk kepala ke, kita buat apa? Dia memang dah tak ada. Dia memang dah lari. Apa yang boleh kita buat? Kalau kita tak terus menyakitkan diri kita, dekkan diri lagi, maka rugilah kita. Kalau kita terus nak menyalahkan kita, dekkan diri lagi, maka rugilah kita. Pergi pada relax lah, bertenang. Terima keadaan yang itu, kami terima Cik Amir. Okay, accept keadaannya itu, maka kami buat adjustment yang dengan bantuan pekerjanya. Allahu Akbar Cik Amir, kami bagi bonus pada pekerja tu Cik Amir. Kami bagi bonus hari raya. Allahu Akbar, menangis dia Cik Amir. Menangis sebab dia kata kontraktor dia pun tak bagi dia bonus hari raya, tapi ini abang ni boleh bagi saya bonus duit hari raya walaupun abang dah rugi banyak. Sebab kita appreciate dia Cik Amir kan. Kita appreciate usaha dia tu. Cara dia bekerja, kita nampak dia ikhlas tu. Alhamdulillah. Bagi dia bonus. Adjust. Bila dah adjust, bila dah buat adjustment tu Cik Amir, dan kita akan nampak tindakan-tindakan action yang dibuat oleh pekerja tu, action yang dibuat oleh kami follow rapat kali ni. Kami follow rapat. Kami buat perubahan daripada yang dulu, yang sekarang ni kami follow rapat. Dulu kami banyak tanya pada kontraktor. Sekarang ni kami follow rapat. Dan akhirnya Cik Amir, Alhamdulillah dia capai apa yang kami nak achieve. Alhamdulillah. Dan last sekali kami syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan inilah sekali Cik Amir, rumah syukur sangat-sangat yang hasil daripada jerit perih yang kami duduk sekarang ni. Inilah rumahnya, inilah dindingnya. Yang sebelum pada ni, dinding ni tak rupa dinding.
Okey, inilah rumahnya yang ada, syukur sangat-sangat. Dan Alhamdulillah. Alhamdulillah Cik Amir. Itu yang ada dalam buku Relax lah. Dan paling istimewa Cik Amir, dalam buku Relax ni Abang menceritakan proses yang berlaku dan apa yang Abang buat. How to and what to do kan. Okey, so itu yang mewahnya buku Cik Amir. Itulah kalau kita tengok setiap kisah macam Belong cakap ni ada 56 kisah. Boleh kata semua di penghujung cerita tu ada how to solve the incident, the problem tu lah. Jadi kalau macam daripada kisah Abelong rebah apa tajuk dia ni? Rebah tanpa lemah ni. Rebah tanpa lemah. Okey, apa yang bagi kekuatan lah yang membuatkan Abelong dengan Kak Pa tak lemah, dan boleh kongsikan lah pada kami untuk lagi semangat lah pembaca di luar sana nak dapatkan buku Relax lah ni. Dia sebab saya dengar tadi memang goyang lutut saya tu. Macam lemah lutut lah. Kalau RM100 okey lagi, RM100,000 Abang. RM100,000. Allahu Akbar. Yalah, mungkin orang yang kaya dia tak nampak lah duit, tapi RM100,000 tu terlalu besar lah untuk marhain lah. Macam mana Abang? Orang cakap bangkit lah dengan isteri, dengan Kak Pa tu macam mana? Apa yang dikongsikan? How to tu? Bismillah Abang. Okey. Dalam how to ni Cik Amir, bila Abang tulis dalam how to, apa yang Abang dengan Kak Pa buat sebenarnya? Yang Abang dengan Kak Pa buat, yang pertamanya Abang redha. Terima dulu. Okey. Itu. Pada waktu itu bila orang tengok muka Abang, orang akan tahu ini bukan Abang. Sebab Abang ni dia sentiasa senyum, sentiasa ceria, tapi ini bukan Abang. Orang tahu. So, tapi Alhamdulillah Cik Amir, bila kita buat what to do, yang pertamanya Abang bagi masa. Bagi masa pada diri Abang. Bagi masa pada diri Abang untuk Abang kecewa, bengang, tension, sakit hati, dendam. Abang bagi masa pada diri Abang, Kak Pa bagi masa pada diri dia. Ini masa untuk kami rasa segala macam perasaan negatif. Sebab perasaan tak ditolak Cik Amir. Perasaan ni memang ada. So Abang bagi masa. Bila dah bagi masa, Abang bagi masa pada tu lebih kurang dalam sebulan Abang bagi masa. Waktu tu memang bukan Abang, Kak Pa bukan Kak Pa. Okey. Jadi bila kami dah bagi masa, cukup masa, ini frame kami Cik Amir. Dah cukup masa untuk kami bersedih, maka kami pergi pada step yang kedua. Step yang kedua Cik Amir, kami fokus kepada solution. Masalah dah ada, kami fokus pada solution. What to do? Apa yang patut buat? Kami buat laporan polis, kami pergi dekat CIDB, kami pergi dekat BPKU, Badan-Badan Kesawanan Kontraktor ni kan. Kami buat laporan. Dan cuma yang kami tidak buat sekarang ni adalah tindakan untuk saman. Kenapa tak ada saman? Rupanya kontraktor ini Cik Amir, rupanya dia tidak berdaftar dengan CIDB, dia tidak berdaftar dengan BPKU. Wallahualam, yang itu Abang terlepas pandang. Dia ada syarikat tapi syarikat itu tidak berdaftar. Dia tidak ada lesen. Jadi BPKU atau CIDB tak dapat ambil tindakan yang wajar untuk menghentikan ke ataupun untuk penalti ke sebagainya kepada kontraktor. Itu Abang belajar. Kemudian bila Abang dah jumpa solution tadi tu, itu yang Abang gerakkan dengan Kak Pa, dengan pekerja tu, teruskan usaha yang ada. Kami fokus, kami sibukkan diri pada waktu tu, step yang keempat Cik Amir, kami sibukkan diri pada waktu tu dengan menyelesaikan rumah ini, hal rumah. Dengan pekerjanya, dengan cari barangnya, dengan kira-kiranya, kami sibukkan diri. Jadi bila kami sibukkan diri dengan solution, dengan tindakan, maka kami kurang terbeban dekat sini. Kami lebih penat dekat sini. Okay? So bila itu dah berlaku, akhirnya Abang masalah tu makin lama makin hilang. Setiap kali Abang nampak ada berlakunya perubahan, peningkatan kepada rumah, pada waktu tu Cik Amir, Abang takkan rasa syukur. Takkan rasa terima kasih, dan Abang ucap tahniah kepada diri Abang sendiri. Tahniah. Sebab apa? Sebab nak bagi penghargaan pada diri sendiri bahawa ini effort aku untuk memastikan rumah ini selesai. Dan bila itu dah ada Cik Amir, kelegaan itu dah mula ada, rasa bengang tu dah mula hilang, rasa tension tu dah mula hilang. Kita dah boleh lebih senyum, boleh gelak tawa dengan pekerja, boleh gurau-gurau pula dengan pekerja. Sebab apa? Sebab perasaan tu dah hilang bila tengok rumah tu. Apatah lagi Cik Amir, bila tingkap dah mula pasang, bila grill bila pintu safety dah mula pasang, bila railing dah mula ikat, Allahu Akbar, dia punya perasaan tu syukur sangat-sangat. Dan segala perasaan tu Cik Amir, dia meleraikan
meleraikan segala rasa beban yang ada pada peringkat awal. Lepas tu Cik Amir, kalau tanya dengan Abdul sekarang ni, Man, kau dendam lagi tak? Abdul kata, Cik Amir, Abdul tak dendam. Tapi kalau Abdul jumpa dengan dia, Abdul tetap akan minta dengan dia. Tetap Abdul akan minta. Sebab itu hak Abdul. Tapi tidak lagi dendam. Kalau ikut dulu Cik Amir, Abdul dah ada kawan-kawan ni yang nak turun. Malulah kita ni yang nak turun cari si kontraktor ni dekat Kuala Pilah, cari nak gempur pada waktu tu, nak gempur. Macam tu sekali perasaan marah dia tu, nak gempur dia di Kuala Pilah. Tapi bila Allah lorongkan solusi, bila Allah sibukkan diri dengan tindakan, maka Allah leraikan perasaan-perasaan yang negatif itu. Kalau belum jumpa dia hari ni, depan Abdul takkan angkat tangan macam tu, tapi sebaliknya Abdul akan tanya khabar dia dan minta dia bayar baliklah. Itu saja. Kalau tidak dapat sekaligus, dapat ansur-ansur. Dan Abdul masih lagi berdoa agar dia dibuka hatinya, agar dia datang pada Abdul. Kalau dia tidak minta maaf sekalipun, dia bayar balik. Kalau dia tak dapat bayar balik sekalipun, tolong bagi tahu kenapa dia senyap macam tu saja. Betul. Itu dia. Kes Abelong ni, saya mungkin saya nak kongsi dengan kes saya jugalah. Jelas tak Abelong? Dengar tak? Jelas. Dengar. Waktu nak kahwin dulu Abelong. Saya cari catering kat kampung lah. Balik kampung, kali kedua tu, dia punya kedai dah tutup Abelong. Oh, okey. Itu saya baca ni, ini tapi Abelong 100,000 lah. Saya tak sampai lah 100,000, beribu lah, tapi kira bawah 10,000 pun. Kenduri kecil-kecil buat kan. Jadi waktu tu, waktu nak kahwin, orang cakap kita dengan duit hantaran apa semua kan. Betul. Jadi memang orang cari macam tu lah, call apa semua dapat nombor. Pergi dia pergi rumah dia. Rupanya dia dah dia pindah. Dia tak bagi tahu kita. Tapi memang dia punya perasaan tu hampir menyamai lah. Ya aku ni kena saya sampai macam ni baru saya sampai pergi kedai mamak tanya, ini kalau bungkus biryani untuk sekian ramai punya tetamu berapa ni? Sampai fikir macam tu lah. Orang cakap kan, punya gelabah. Majlis dah dekat dah orang cakap. Tapi bila Allah jumpakan balik dia tu memang mungkin saya dapat rasa sikit lah perasaan Abang Long. Tapi ni berganda lagi ni, 100,000 banyak Abang Long. Tapi itulah, InsyaAllah memang kita tak marah. Kita bukanlah kata tak marah, tapi kita nak tahu kenapa. Itu yang buat kita rasa macam kan, duit kan, kita punya hak kita. Jadi apa pun kita nak tahu sebab dia buat tu. Itu yang at least bila kita tahu alasan tu, insyaAllah lah kan. Sebab kita percaya ni Cik Amir kan, kita percaya dia minta suruh bayar 10K, kita bayar 10K, dia minta bayar 20K, kita bayar 20K. Sebab kita percaya dan kita nak mudahkan dia. Dan dia tidak sebut sepatah pun, dia hanya tinggalkan macam tu. Itu yang buatkan rasa betul. Pada waktu itu kan. Cik Amir, ni kalau buka topi ni tak jumpa rambut putih ni, tak jumpa rambut hitam, rambut putih yang penuh. Allah Akbar. Okey Abang Long, itu dia Abang Long sudi berkongsi kisah Abang Long lah, yang daripada 56 kisah tadi, salah satunya Abang Long cerita pasal itulah rebah tanpa lemah tadi. Jadi selain daripada kisah Abang Long tu, beberapa kisah yang mungkin Abang Long nak kongsikan juga pada kitanya penonton, kalau boleh pagi ni, yang mungkin memberikan semangat pada kita punya pembaca di luar, dapatkan buku Relax lah. Bismillah Abang Long. Boleh, insyaAllah. Okey. Salah satu cerita yang belum suka adalah tulisan daripada Hani Ehsan. Okey, kalau kita tengok tulisan Hani Ehsan ni kan, penjaga cinta. Tulisannya penjaga cinta. Okey. Sebab kalau kita tengok dalam buku Relax lah ni, belum suka semua 56 cerita tu belum suka. Sebab 56 cerita ni dia ada seni dia tu sendiri, ada cerita dia yang menyangkut paut dengan diri kita. Dalam penjaga cinta yang dibawa oleh Hani Ehsan ni, dia menceritakan bagaimana dia buat keputusan untuk tangguh pengajian. Sebab nak ikut suami. Ini bukan keputusan yang mudah-mudah Cik Amir. Bila tangguh pengajian, bayangkan apa kata mak ayah. Betul kan? Hanya kerana nak ikut suami. Mak ayah mesti rasa kecewa kan sebab nak tangguh pengajian. Tapi keputusan yang dibuat oleh Hani ni, dia tangguhkan pengajian sebab nak ikut suami. Jadi dia tinggalkan. Suami hijrah ke Kelantan daripada Kedah. So, dia tinggal. Sebab dia tak nak PJJ kan dengan suami jauh-jauh, sebab
tahulah kan PJJ ni kan macam-macam cerita kan. So, ditinggalkan. Yang bagusnya, dalam keadaan yang kita kata, oh, tinggalkan tangguh pengajian, tinggalkan pengajian, ni loser lah. Kita kata loser kan. Tapi Cik Amir, Allah Maha Besar. Sebab innam kan, dia niat itu sebab nak ikut suami, niat tu untuk rumah tangga. Apa yang berlaku Cik Amir? Yang berlakunya adalah Hani ni daripada soal pengajian, tangguh pengajian, dia mula dapat satu projek lain, projek tadika. Projek tadika buat dengan support daripada suaminya, dapat pula satu projek rintis kerajaan yang untuk dia bisnes. Dia sekarang dah beralih kepada bisnes tadika. Yang akhirnya dia sangat-sangat berjaya dengan bisnes tadika dia. Walaupun kita katakan dekat Kelantan. Walaupun awalnya kita kata macam ni dah tak semua pengajian ni, tak ada apalah kan, loser lah. Tapi Cik Amir, Allah dah lorongkan perjalanan yang sangat-sangat cantik. Dia berjaya dengan tadika. Hani berjaya dengan tadika. Dan Hani kata apa? Hani kata betulkan niat. Dia bagi 3 step kat sini. Hani Ihsan kata betulkan niat. Sebab niat yang paling penting untuk mulakan langkah awal. Itu satu. Yang kedua, dapatkan restu suami. Bila dia nak berniaga tu, bila dia nak buat tadika, dia dapatkan restu suami. Dan bila dia nak dia dapatkan restu suami. Dua. Yang ketiga, bila dia dekat luar, bila dia mula bekerja, dia sentiasa hubungi dengan family dia sebagai satu support system. Ini kisah penjaga cinta. Yang dijaga apa? Yang jaga cinta itu sendiri. Cinta suami, cinta anak-anak. Maka kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala lorongkan jalan jaya untuk Hani Ihsan. Sangat cantik cerita ni. Dan cerita yang kedua yang belum nak sharekan tentang kalau dah rezeki. Kalau dah rezeki, tulisan daripada Nur Najwa Hanani. Okay. Kalau dah rezeki. Okay. So kalau baca kisah ni, kalau dah rezeki ni, kita sama juga. Kalau kita tengok sekarang ni, Hani dengan suami dia sama-sama belajar satu kuliah. Cinta zaman pengajian. Cik Amir ada cinta ke lepas tu pengajian dulu? Tu belajar dulu. Ini cinta dengan suami dia buat usaha untuk kahwin. Dan pada waktu yang sama, Hani dia dapat sambung pengajian master. Okay? Dia sambung master, alright. Kemudian suami dia support dia sebab dia nak jadi pensyarah. Okay, suami dia support. Kemudian yang ceritanya adalah dalam pada waktu dia sambung master dan dia bekerja juga, suami ni dapat tawaran kerja. Ini satu pengorbanan Cik Amir. Suami dapat tawaran kerja pegawai hal ehwal Islam. Okay? Dan ini yang buatkan satu kalau kita tengok konflik, Najwa berhenti kerja. Kenapa Najwa berhenti kerja? Dia nak pastikan suami itu dapat nak support suami dia nak jaga family dia dengan baik, dia support suami, dia berhenti kerja. Apa Cik Amir, dalam keadaan yang macam dibayangkan seorang isteri ni dah bekerja, berhenti kerja hanya kerana nak follow suami pindah ke Johor. Ini kalau kita pandang ni, ini kacau jiwa kan. Dah duduk kerja pindah. Ini apa jaminan? Kalau dengan suami ni, takkan kalau kita fikir dia jahat tu kan. Tak suami buat hal dah hidup berhenti kerja, ni dah setengah sambung master pula sekarang ni. Tapi Allah buat cantik. Allah buat cantik kan. Walaupun kita ada perancangan, Allah dah rancang perancangan dia. Dan ini yang katakan dalam cerita Hani ni, okay, kalau dah rezeki dan pada masa yang sama dia buat keputusan untuk berhenti kerja, dia support suami, dia rasa bahagia, dia rasa seronok. Dan bila rasa bahagia, rasa seronok tu, dia lebih fokus kepada pelajaran dia, lebih fokus kepada anak-anak dan suami dia. Dan pada masa yang sama, suami kata apa? Suami bagi restu pula untuk dia sambung ke peringkat PhD. Dia boleh sambung ke peringkat PhD. Padahal dah berhenti kerja kan? Padahal kalau ikut tu jiwa kacau. Tapi tidak. Dia sambung ke peringkat PhD. Kemudian Alhamdulillah, proses yang dia tu, dia dapat juga cita-cita dia tu. Mungkin kerja dia tu, kerja awal tu kerja dengan bayangkan kerja bagaimana yang dia akan dapat dengan PhD dia tu. Cik Amir, percaturan Allah sangat-sangat cantik. Kadang-kadang Cik Amir, kita ni bimbang. Kita bimbang dengan apa yang bakal berlaku. Kenapa kita nak bimbang dengan apa yang bakal berlaku? Relaxlah.
relaxlah. Sebab yang paling penting, jalan kita tu jalan yang betul. Melainkan kalau jalan kita jalan tak betul. So memanglah patut kena bimbang kan. Antara yang sangat-sangat cantik adalah misi 48K. Tulisan Bonono sendiri. Misi 48K. Yang kalau kita pakai, kita kata kalau belum lah ini misi impossible. Mission impossible. Betul. Okay? Mana 48K daripada zero nak cari 48K untuk penuhi keperluan. 48K bukan 4,800. Kita nak cari 48 ringgit pun kan Cik Amir kan ini 48,000. Tapi Cik Amir, Allah mudahkan. Allah mudahkan dengan niat yang betul, dengan fikirkan kepada solusi, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mudahkan. Allah datangkan. Dan Bonono dapat kumpul 48,000 ini dan dapat fulfill keperluan-keperluan yang disebut tu, yang dia nakkan 48,000. Bonono kata apa? Bonono kata fokus betul-betul. Fokus pada 48K. Macam seorang sahabat Ablong, dia kata dia nak pergi haji pada umur dia 50. Dia fokus. Dia awal fokus pergi haji 50. Kiamat 50 dia memang pergi haji. Allahu Akbar kan? Allahu Akbar. Tak payah kita nak bimbang sangat. Fokus dulu pada apa yang kita buat. Kita jalan terus. Okey, Bonono kata fokus betul-betul. Yang kedua, ujian Allah Subhanahu Wa Taala. So, terima ujian Allah, waspada dengan ujian Allah. Hasil ujian Allah cuma ada dua keputusan je. Sama ada kita lulus atau gagal. Okey, kalau kita lulus, alhamdulillah. Kalau kita gagal, buat lagi dan buat lagi. Kita bukan orang yang berputus asa, betul? Sangat-sangat mudah sebenarnya. Yang tiga, Bonono kata, ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar itu pada kelam pertama. Okay? Apabila kita teruji dengan sesuatu, sabar dahulu, tenang-tenang dahulu, jangan mengamuk dan bertindak terburu-buru, relaxlah. Dan yang keempat, minta petunjuk Allah. Dan yang kelima, kena faham hujan ini datang dan pergi. Bila hujan tu datang, hadapi dengan baik. Bila hujan tu pergi, syukur, alhamdulillah, dan bersedia untuk hujan yang seterusnya. Cik Amir, inilah kekuatan buku Relaxlah. Buku Relaxlah menunjukkan kepada solusi apa yang patut kita buat. Macam mana kita nak cari ketenangan, selepas pada kita cari keterangan apa yang patut kita buat, bagaimana untuk kita hadapi ujian, bagaimana untuk kita hadapi tekanan yang ada, what to do and how to do dalam buku Relaxlah. Dan belum sangat suka bila belum baca ke semua 56 cerita ini, cerita yang sangat dekat dengan kita. Sebenarnya kalau ikut buku-buku yang ditulis oleh rakan-rakan ABN ini ataupun tim Bonono ni, dia buku tentang dakwah santai yang dekat dengan kisah kita. Dekat dengan kehidupan. Dia bukan kisah yang macam kita kata jauh sangat nak kita fikir, tidak. Ini kisah harian kita yang berlaku dalam Relaxlah. Okey? Okey. Dia ibarat kalau tengok ketebalan 290 muka surat, harga Sabah Sarawak RM29. Macam 10 muka surat tu RM1 lah. Betul. Tapi dapat 56 kisah yang mana kalau boleh Abang Long kongsikan kenapa orang cakap waktu-waktu pandemik, waktu-waktu orang sangat stres PKP ni, tak tahu sambung tak sambung apa semua ni, baca dulu buku Relaxlah untuk tambah ketenangan. Orang cakap selain Al-Quran bacaan yang utama, Relaxlah ni jadikan yang nombor 2 lah. Orang cakap macam mana tu Abang Long? Kenapa sangat relevan buku Relaxlah ni? Bismillah. Betul. Dia begini Encik Amir. Okay. Quran itu tentu. Okay. Quran itu tentu. Right. Bila kita baca buku-buku, dia memberi lebih kefahaman kepada apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Sebab buku-buku macam Relaxlah, Bumerang Kasih, Cayuk dan sebagainya, buku ini kisah kehidupan yang akan relate dengan apa yang ada dalam dalil Quran itu sendiri. Maka kita akan lebih faham. Kita akan lebih faham bila kita baca kehidupan ini, maka kita okey, dalilnya ada Quran. Kita baca kehidupan yang ini, kita tahu dalam Quran pun ada sebut begini. Kita baca ini dan kita tahu. Sebab itu dalam buku Relaxlah ni, Cik Amir, dia bila kita baca ni dalam waktu pandemik COVID, ada banyak perkara yang kita sedang butuh. Serius. Ada orang butuh tentang PDPR, ada orang butuh tentang suaminya, ada orang risau tentang isterinya, ada orang yang tengah kurung adik kerana anaknya kecoh-kecoh, tak apa-apa kerana anak. Macam-macam masalah. Ada risau bank panggil nak tarik kereta, nak tarik motor. Ada rumah yang mungkin tuan rumah nak minta bayar sewa, tak dapat bayar sewa, nak kena keluar rumah, nak cari susu pun tak dapat. Banyak cerita. So bila banyak cerita, kat mana kita panduan? Panduan dia Quran dah tentu. Okey, buku-buku beginilah, buku-buku Relaxlah yang kalau kita lihat kekuatan dia, Abang sebut tadi,
what to do and how to do. Dia ada kat sini. So walaupun mungkin tidak ada kisah dekat sini yang berkaitan tentang pandemik COVID, tapi kisah tentang membesarkan anak-anak ada dekat sini. Kisah tentang mendidik anak-anak ada kat sini. Bagaimana kita boleh gunakan teknik yang sama, tip yang sama untuk kita didik anak kita agar anak ini redha dengan pandemik COVID. Untuk kita bercakap dengan suami kita agar suami kita lebih kuat dalam pandemik COVID. Untuk kita tarbiyah balik hati kita agar hati kita ini juga boleh menerima pandemik COVID ini sebaik-baik mungkin. Cik Amir, dekat sini nilai-nilai cerita itu ada. Nilai-nilai kehidupan itu ada. Dan ini antara kekuatan yang Abdul sangat-sangat terangkan pada ramai teman-teman untuk kita baca buku sambil kita duduk nak tunggu nasi masak, duduk kat dapur, kita baca buku. Baca buku 1 bab, 2 bab, ya Allah Akbar, dia akan sangat-sangat meninggalkan kesan. Dia bukan macam Facebook. Facebook dia bagaikan angin lalu, tapi buku dia kekal. Kalau kita teringat balik, oh macam mana ya? Aku risau juga bab kontraktor ni, buka buku, cari tajuk rebah tanpa lemah. Oh ni tulisan Muhammad Syariman Cik Idris, ada kaitan dengan kontraktor. Wah aku risau lah, aku nak cari duit ni, tapi macam mana aku nak cari duit 48,000 ni, banyak ni. Bacalah buku Misi 48K. Ada kisahnya kat situ. What to do and how to do. InsyaAllah. Relax lah. Kita ada satu komen ni, Abelong. Kalau perasan ni, boleh. Farhani Wahab. Dia cakap risau pasal study. Mungkin juga kita boleh relate kalau Abang Long sebagai yang cakap motivator juga. Yang mana kita tahu baru-baru ni kita ucap takziah lah pada keluarga yang terlibat. Yang mana kita baca dia meninggal sebab stres belajar kan. Benda ni saya secara peribadi, bagi saya agak terkejut lah. Sebab waktu saya belajar dulu tak adalah sampai stres macam tu. Tapi mungkin suasana apa cakap norma baharu ni antara faktor menyebabkan student ni pun antara golongan yang kita tak perlu pandang sebelah mata. Diorang ni pun perlukan perhatian yang kita rasa orang kerja lagi susah kan. Lagi nak cari duit. Tapi belajar pun rupanya tanpa sedar diorang pun ada tekanan diorang juga. Jadi apa nasihat mungkin boleh Abang Long bagi pada mungkin golongan muda ni supaya belajar tapi nak bagi masa ketenangan tu, nak relax lah. Cakap Abang Long macam mana? Bismillah. Relax lah. Okey, siapa tadi? Farhani ya? Farhani, okey baik. Farhani Wahab. Baik, Farhani Wahab dan juga ramai pelajar-pelajar yang sekarang ni sedang khusyuk dengan pembelajaran masing-masing, baik di sekolah rendah, sekolah menengah ataupun di IPT. Okey, relax lah. Relax. Assignment ada. Relax lah. Okey. Exam ada. Relax lah. Masalah dengan online, data, line putus-putus, relax lah. Tengah kita exam, line putus, relax lah. Okay, kenapa relax lah? Relax lah sebab ini waktu kita, me time. Ramai nak cerita kadang-kadang ini kita yang memaksa diri kita, kita yang pressure diri kita. Bila kita pressure diri kita, maka akhirnya kita akan tewas. Relax lah. Jangan pressure, datang assignment, kita pressure aku nak kena siapkan assignment. Datang exam, aku nak kena study, aku nak kena score. Datang line putus, Allahuakbar, kenapa line putus pula time ni? Kita pressure diri kita. Kenapa kita pressure diri kita, Cik Amir? Sebab kita terlalu berkehendakkan. Kita terlalu berkehendakkan yang sempurna, kita terlalu berkehendakkan yang terbaik. Tidak salah. Berkehendakkan yang terbaik itu tidak salah, berkehendakkan yang sempurna itu tidak salah. Cuma persoalannya adalah, adakah kita boleh kawal tu, Cik Amir? Adakah kita boleh kawal? Kalau kita boleh kawal macam kita petik Asus lampu, nak buka lampu tak boleh, nak tutup lampu tak boleh, itu kita boleh kawal. Silakan. Nak cerah, buka lampu. Nak gelap, tutup lampu. Tapi assignment kita tak boleh kawal betul. Line putus kita tak boleh kawal betul. Datang exam kita tak boleh kawal betul. So kita nak kawal apa? Kawal hati kita, Cik Amir. Relax lah. Kawal hati kita sebab hati kita yang mengawal segala-galanya. Pada manusia ada satu daging, baik daging itu baiklah jasad itu, buruk daging itu buruklah jasad itu. Kawal jasad ini. Daging itu adalah hati. Kawal hati ini. Nak kawal hati macam mana? Nak kawal hati dengan cara kita kena ingat bahawasanya pada waktu sekarang ni, apa yang aku patut buat adalah aku mesti susun atur kerja aku balik. Apa juga beban yang datang, ingat there's nothing and nobody can affect me negatively. There's nothing and nobody can affect me negatively. Tidak ada apa, walau siapa pun yang boleh menjejakkan saya secara negatif. Aku belajar. Dan bila aku belajar, kalau aku dapat skor, Alhamdulillah, syukur ya Allah. Aku belajar. Dan kalau aku tidak dapat skor, syukur Alhamdulillah sebab aku masih lagi boleh belajar. Aku buat assignment. Aku dapat buat assignment dengan baik. Syukur Alhamdulillah. Cik Amir, ada satu peristiwa anak. Anak dia nak cari papan. Nak cari papan, hardware tutup. Cari pula dekat kedai Shopee. Kedai Shopee order tak sampai-sampai. Apa anak buat? Anak tension sangat-sangat. Belum kata dekat anak. Belum kata, Anwar,
Kalau Anwar tension, selesai tak assignment Anwar? Dia kata tak selesai. Kalau Anwar marah, selesai tak assignment? Tak selesai. Jadi apa yang patut Anwar buat sekarang ni? Tak tahu nak buat apa. Hardware tutup. Kedai Shopee pun tak hantar barang. Tak tahu nak buat apa. Tension, assignment akan hantar. Dan Abang kata, adakah semua kedai tutup? Tak pasti. Baik, jom kita cari solusi. Cari kedai yang mungkin buka dan banyak kedai tutup tu. Desain kedai yang buka. Kalau tak ada kedai yang buka, kita telefon kedai tu, mungkin dia boleh buka sejak untuk dapatkan papan yang Anwar nak. Alhamdulillah, selesai. Reda tak dia? Reda. Tapi kalau dia hanya memikirkan tadi, tentang masalah itu, dia tidak akan reda. Relaxlah. Relaxlah dulu. Tarik nafas dalam, relaxlah, fikirkan solusi. Tarik nafas dalam, relaxlah dalam, fikirkan jalan keluar. Tarik nafas dalam, fikirkan Allah sedang bantu. La tahzan, Allah ma'ana. Betul kan? Jangan sedih. Allah ada dengan kita. Allah dekat dengan kita. Dekat macam ada dekat di kita kan. Dekat sangat Allah dengan kita. So, kenapa kita nak bimbang sangat? Okay. Sebab itu kadang-kadang kita nak kena lihat Cik Amir, bagaimana cara untuk kita relaxlah dalam diri kita agar apa juga yang datang kita masih lagi boleh menerima dalam keadaan yang baik. Dan paling penting Cik Amir, jangan kita sabotaj diri kita. Jangan sabotaj diri kita. Dengan kita murung, dengan kita sedih, dengan kita nak menangis, jangan sabotaj diri kita, insyaAllah. Apa yang mungkin saya faham dari sudut maksud Abang Long sabotaj tu, jangan simpan seorang lah. Macam tadi Abang Long cakap, macam luah, macam ada mak ayah bagi tahu. Contoh, kalau tak ada siapa pun yang mendengar, luah pada Allah lah. Kita doa, kita sujud, kita minta Allah yang selesaikan masalah kita. Dan juga mungkin juga kalau sebut orang tadi, luah pada orang yang betul lah kot. Sebab kadang bila salah bagi tahu orang yang salah ni pun, makin tambah tekanan, bukan tak relax, makin jadi batu api. Jadi benda-benda tu kena cari circle yang betul. Yes, kalau boleh belum tambah sedikit, tulis yang ni TALK. TALK, talk. T-tell. Bagi tahu orang. Bagi tahu pada orang yang baik, bagi tahu pada orang yang betul, bagi tahu kepada kaunselor, keluarkan. Itu tell. Ask. Ask for help. Minta bantuan. Minta bantuan dengan ayah, minta bantuan dengan kawan, minta bantuan dengan saudara mara, minta bantuan. T-A-L apa? Listen. Dengar. Bila kawan tu dah bagi tahu solution dia, saudara mara dah bagi tahu cadangan tu, listen. Listen dengan baik, fahami. Jangan tolak. Kadang-kadang kita minta bantuan, tapi bila orang bagi cadangan, kita tolak. Tak boleh. Listen. Listen, and then K adalah know the answer, know the action. Bila kita dah tell, kita ask for help, dan kita listen pada cadangan, listen pada solusi, and then K kita know what to do, know the action, know the answer, maka buat. Bila kita dah mula buat, insyaAllah kita akan dapat selesaikan apa juga masalah yang kita hadapi dengan izin Allah Subhanahu. Okay. Farhani balas, Alhamdulillah faham, rasa lega, syukran. Terima kasih Farhani sudi ikuti. Jadi insyaAllah macam Abang Long cakap tadi tu, dah tell, dah orang cakap, dah ask, dah listen. Harap-harap apa yang kita kongsikan ni, Hani dan semua orang yang kita diuji ni, know the action, apa yang kita nak buat lepas ni. Jadi Abang Long, sebagai kesimpulan, relaxlah kita untuk sesi pagi ni. Bismillah Abang Long, kesimpulan kita. Alright, kesimpulan kita, relaxlah. Okay, relaxlah. Bayangkan, bila kita relax, macam mana muka kita? Muka kita senyum kan? Muka kita senyum, hati kita lega, fikiran kita lapang sebab kita relaxlah. Chill. Kan? Kalau orang muda kata sekarang ni, chill. Chill bro, chill kan? So, bila kita chill, kita akan dapat jumpa solusi dia. So, relaxlah. Okay, jangan kelang kabut, jangan kelang. Solusi itu pada relaxlah. Okay, Cik Amir, terima kasih. Okey, itu dia. Terima kasih banyak Abang Long. Sesi yang hampir sejam jugalah kita punya sembang buku Relax lah ni. Walaupun Abang Long punya cerita pasal, orang cakap pasal kontraktor tadilah. Tapi memang merangkumi lah macam orang cakap. 56 kisah ni tuan-puan, pembaca di luar sana. Dia macam-macam kisah kita di dalam ni. Jadi insyaAllah, ini yang kami boleh bantulah di sudut-sudut orang cakap pandemik, tekanan ni. Kita kisah-kisah yang memotivasi, what to do, how to do. Ni salah satu bukunya, Relax lah. Boleh dapatkanlah di kami punya Shopee ataupun website kami. Jadi Abang Long, terima kasih banyak. Kita punya sesi dengan Abang Long ni ada 4 minggu lah. Ni minggu kedua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi Abang Long minggu depan. Nak tahu buku apa? Stay tune. Boleh tengok dekat IG Abang Long apa dia. Jadi terima kasih banyak. InsyaAllah. Relax lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Amir dan galeri Relax lah.